Assalamualaikum, apa tengah buat apa tu? Aku ada ni bersama dengan Moto Guzzi V100S Mandalo. Jadi first time aku tengok motosikal ni masa pelancaran dia, aku memang fixated sikit lah dengan dia punya gaya, dengan dia punya rupa bentuk dia. Pasal aku rasa motosikal ni memang antara motosikal yang paling cantik. Dia bukan nampak handsome ke, nampak apa, dia nampak cantik. Dia ada certain fragility, certain tenderness to the beauty. Dia ni nampak beautiful. It's a beautiful motorcycle. Memang maybe orang kata slightly soft, but I really am taken in lah by the design. So motosikal ni aku rasa memang motor yang sangat cantik. So that's the first thing lah. But of course it's a Moto Guzzi. Moto Guzzi ni dia a lot of history. History ni sometimes bagus, sometimes tak bagus. In terms of Moto Guzzi, ada setengah orang akan kata it's a baggage. But of course Moto Guzzi still terkenal dengan dekat bentuk dia yang unik dan gaya dia yang tersendiri. So kalau hampa memang tengah mencari ataupun hampa memang seorang yang sukakan sesuatu yang unik, sesuatu yang lain daripada yang lain, sesuatu yang rare, sesuatu yang orang tak ada, Moto Guzzi ni sentiasa menjadi salah satu option lah ataupun pilihan. And of course anything from Italy memang dia ada rupa yang berlainan dan unik lah kan. Dia tak semestinya nak ikut kecantikan ataupun kegemaran orang. So kita tengok dekat Moto Guzzi ni, dulu dia ada beberapa reka bentuk yang typically Moto Guzzi ni dia punya, I think it's because of the engine design lah. Primarily because engine tu duduk melintang dan engine tu besar block dia, because dia air cool dulu. So Moto Guzzi tends to have this really aggressive butch, very aggressive look lah, very butch look. So this is berbeza kali ni kerana yang ni nampak lembut. Antara Moto Guzzi yang paling unik dan butch ialah Centauro. Jadi yang ini dia berbeza sangat daripada yang sebelum-sebelumnya kerana primarily because engine dia sekarang ialah engine air cool. Jadi block dia taklah besar sangat, so boleh simpan dan sorok dan nampak comel sangat. So it's a block yang tak nampak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Bila dah lama-lama kau tengok memang block tu size dia okey ngam je. Maksudnya daripada reka bentuk motosikal di sekeliling blok tu menjadikan dia nampak very harmonious. Not too big, not too small, it sits just right. Dan satu lagi kelebihan sebab dia air cool ialah haba tu tak keluar kena kat kaki kita lah. Kalau dulu punya Guzzi rider tahu lah panas macam mana kan sebab dia duduk sebelah kita macam tu lah, sebelah depan kita punya tulang kering tu. But this one tidak, memang elok aja dia punya cooling dia, tak ada rasa panas sangat. In fact kalau dekat traffic jam pun taklah rasa panas sangat. Dia motorbikes yang mungkin V-twin yang duduk ke arah memanjang tu, yang itu pun ke setengah-setengah je berasa lebih panas daripada yang ini. And of course motosikal ni adalah motosikal 1000cc, 1042cc. Dia punya power dia lebih kurang 150 horsepower. Satu lagi benda yang aku berkenan sangat dengan V100 ni adalah dia punya size tu. Aku rasa it's a very compact sports tourer. Untuk aku seat tu memang comel sangat lah. Dia punya ketinggian tu ngam-ngam. Aku duduk kaki tak terjongkit langsung. In fact lutut boleh bengkok sikit lagi. And itu menjadikan motor ni rasa kecil lah. It's almost believable as a daily rider sebenarnya untuk aku lah. Aku rasa pasal motor tu tak rasa besar dan dia cukup seronok untuk kalau kita nak main selit-selit pun dia okey. Dia tak ada rasa berat sangat. I think it has something to do with the way that the powertrain lah is designed kan because benda tu all the heavy part semua duduk dekat bahagian bawah. Dia has very little thing yang heavy dekat atas. Bila kau duduk kau nak angkat motor ni pun tak rasa berat. Kau nak berdirikan dia daripada tongkat pun tak rasa berat. And I think that's because the center of gravity is very well positioned, rendah, dan menyebabkan dia tak rasa berat. Dia berat kat bawah lah. Bila dia berat kat bawah kita tak rasa lah berat tu, especially bila kita nak bergerakkan dia at slow speed. Dan of course bila at high speed pun dia makin hilang lah berat tersebut.
Jadi motosikal ni banyak ciri-ciri yang agak menarik lah yang saya berkenan. Antaranya ialah dia ada windshield yang boleh kita kawal. Ini banyak motosikal yang pun ada. Dan of course dia ada heated grips kat sini. Heated grips ni aku rasa mungkin kalau hari hujan ke, dan kita long ride, sedap jugalah ada heated grips. Other than that, kita tak guna lakut. Dan of course yang memang agak terkenal untuk V100 ni lah, dia ada kepak hujan ni lah. Dan kepak hujan ni memang hanya akan naik bila kita setting dia untuk hujan lah. Dan apa yang berlaku ialah bila kita menunggang dalam hujan, dekat atas kaki kita tu memang tak kena lah. Basically kaki kita tak basah lah bila kita bawa tengah hujan. Dan of course wind reflector atas tu dah membantu untuk menolakkan angin ataupun air hujan daripada badan kita lah. Dan hari tu masa balik daripada Kuala Tahan memang ada hujan sikit lah, taklah banyak, sikit, tapi memang nampak lah tak kena dekat atas kaki saya, semua tu tak rasa basah. Dan that's something that betul-betul actually functions and works lah. Cuma I don't know, I mean, is it absolutely necessary? I guess not, but it's a nice and interesting feature to have, I guess. Jadi Rimba Red kali ni ada kelainan sikit, di mana dia orang buat satu special stage lah di hari pertama tu, di mana semua pelumba-pelumba datang untuk mencuba masa, mendapatkan masa di special stage ni. Jadi mereka ada beberapa pilihan lah. Kalau yang berpilih untuk ambil bahagian dalam special stage ni, of course dia akan dapat tempat yang ditetapkan lah. Kemudian mereka-mereka yang terlepas pada masa tu akan mengikuti pula. Dan kemudian siapa yang tak ambil langsung bahagian akan duduk kat belakang sekali lah. Jadi di sini menunjukkan siapa-siapa yang serius dia akan ambil bahagian dekat special stage ni untuk set time untuk boleh duduk di depan sekali lah. Jadi bila lumba hutan ni dia memang laluan tu akan jadi makin teruk. Jadi siapa yang duduk kat belakang akan selalunya masuk dalam jerut semualah. Jadi memang lebih susah. So mereka yang serius sudah tentu akan mencuba mendapatkan masa yang terbaik. Dan ini juga tempat yang paling seronok sekali untuk penonton, sebab kita boleh datang tengok dengan dekat ke jentera-jentera dan pelumba-pelumba ni melakukan sesuatu yang special lah. So di sinilah cara ataupun hanya masa yang kita nak tengok secara extended. Sebab selepas ni bila dia dah masuk ke dalam hutan tu, memang kita tak boleh nak ikut, susah sangat nak ikut. Ada pasukan-pasukan yang bawa tim kamera dia orang sendiri dan kita boleh ikut lah dengan channel dia orang masing-masing. Kalau you cari kat YouTube tu Rimba Red 2023, you akan dapat lah dia punya video-video tu. Tapi kita ambil di sini dan of course lepas kita mendapat footage dekat sini, kita terus pergi ke tempat pelepasan lah. Di sini pun seronok, tengok banyak jentera. Kita ikut konvoi dia orang dan it's very very fun. It's a really nice time. Dan akhir sekali of course kita akan sampai ke sini, dan di sinilah bermulanya segala-galanya untuk mereka-mereka dia orang ni semua datang di Thailand, especially dia orang ada trial time semua nak tengokkan masa, siapa yang dapat masa terbaik dan boleh mewakili negara dia orang. So di sini kita tengok pelumba-pelumba muda ni memang semua serius lah, memang berlumba dengan bersungguh-sungguh. Dan kita tengok dia laluan ni mula-mula ni pun dah mula mencabar, dah ada lubang-lubang yang agak dalam, dan ada 2-3 biji motosikal kat sini pun dah jatuh dah. Ni antara kumpulan awal pun ada yang terguling kat sini. So kita tak tahulah dalam hutan tu macam mana lagi keadaan dia kan. So kat sini memang masa mula-mula ni juga ada sedikit keseronokan untuk kita tengok macam mana dia orang nak beraksi di dalam hutan nanti. Dan of course lepas ni kita terus bergerak ke tempat penamat dalam masa 4 jam setengah macam itulah. Dari kumpulan yang besar akan mula sampai 3 jam setengah tu antara kumpulan awal. Ini antara yang terawal yang sampai. Partnya pertama, kedua dan ketiga semua daripada Thailand. Motosikal pula Tenere, KTM 390 ya. Satu motor ni dia punya ground clearance tu agak tak banyak rendah lah ground clearance dia.
Dan dekat bawah tu ialah exhaust dengan enjin, tak ada shielding of any kind. Jadi kalau kita bawa tak tahulah kot speed bump tinggi ke apa ke, ataupun nak pergi mile off-roading ke, kena berjaga-jaga sikit lah. Kat itu memang satu benda yang saya rasa mungkin boleh diperbaiki. But then again, for me, I don't care, sebab aku memang nak motor yang tak begitu tinggi. Dan aku rasa memang Mondelo ni ataupun V100S ni memang ataupun V100 ni adalah untuk orang-orang yang nak sports tourer dan tak nak motor yang bukan nak macam adventure, tak. This is a normal sports tourer, memang untuk jalan long distance, dan tak ada nak pergi maybe some gravel road, mile gravel road, that's it. It's not for yang orang yang nak pergi masuk jalan teruk, nak redah ke adventure, tak. This is memang for people who want to go touring on proper roads and maybe a little bit of just country road. That's about it. And aku tak ada komplain langsung tentang dia punya ground clearance tu, sebab aku rasa if this is a bike that aku beli dan aku memang berkenan and it suits me, aku rasa cita rasa aku kena dengan aku punya ni, and it's a bike yang memang you tak teringin nak bawa pergi ke tempat-tempat kasar. Dia berbeza daripada say bila ambil multistrada. Bila you ambil multistrada, you are committed more to the idea of adventure. This one tak. This one is more to the idea of touring. GS semua tu idea the adventure. You know, it's very different. This is properly comfortable touring machine, tak terlalu tinggi. Yeah, that's to me, I don't know, it's a thing for a lot of people lah. Kalau motor tu tinggi, dia nak kena jinjit sikit, so macam tak apa nak selesa, especially bila slow speed dan sebagainya. So yang ini feels compact, feels small, so you boleh almost imagine yourself riding this for hours and hours every day lah, untuk pergi kerja ke balik kerja, ataupun if you wanna go on a tour, you can go on this bike for berjam-jam. For me, my limit lah on this bike is around 4 hours. Kalau kita tak nak berhenti langsung lah, which is what I did. Daripada Genting Sempah sampai ke Kuala Tahan lah. Genting Sempah pergi ke Jerantut dalam sejam setengah, hampir 2 jam. Sebab tu tak dah laju sangat. Kemudian pergi ke Kuala Tahan sejam lagi. So 2 jam setengah lah, 2 jam setengah, 3 jam. That's my longest stint on the bike without any real rest. Dan aku rasa that's fine. Any longer than that, maybe kena rehat dah lah. But then again, kalau hang pergi touring, mesti hang rest punya kan. Dia boleh 3-4 jam mesti berhenti punya. Sebab kita kalau nak pergi long distance, memang tak boleh lah kita nak push senapas sampai 600-700 km, because that was just maybe on some stretches you boleh buat, and then you take a break, maybe sehari tak jalan ke, ataupun the next day very very slow. Because you know, if you're really going really super long distance untuk touring, I don't see why you would push yourself to the max macam itulah. So the Öhlins punya suspension ni, dia tied up dengan dia punya riding mode lah. There is a way to apa orang kata, adjust it. Okay. Ada 3 function lah: road, tour, rain, sport. 4. Cuma aku kalau suruh aku adjust, dah tekan lama sikit, dan you can adjust setiap satu function ni lah, jadikan it's your own function lah. So aku tak touch apa benda pun. That was whatever was given to me lah. I don't know whether there's even the factory setting ke apa ke, but that was what was given to me, and I just took it, and I kept it mostly dekat tour. Masa mula-mula tu it was at tour, and then bila masuk ke Kuala Tahan daripada Jerantut, kita letak dekat sports, all the way out sampai balik ke Kuala Jerantut pun sports, and then balik masuk ke tour lah. So ini dia punya ride, dia more compliant and more relaxing lah untuk perjalanan jarak jauh. Kesimpulannya kan, aku boleh katakan bahawa ini adalah salah satu lagi pilihan yang cukup menarik lah untuk mereka yang mahukan. It's actually a very well-rounded bike. That's what I'm trying to say. I'm quite surprised that such a well-rounded bike, because selalunya Guzzi ni dia ada very particular. Dia macam Alfa Romeo, macam dia very, you know, benda yang bit finicky lah, yang kalau hang suka, hang tak suka. Tapi aku rasa yang ini
It's like a mild-mannered version of Moto Guzzi, you know. So the whole thing is just a well-rounded package, and it's a very good-looking machine. And I think kalau hang nak something yang Italian, this is maybe less common than a Ducati lah. But of course, you know why Ducati is so popular, because they're so good. But this machine is something that's interesting, and if you can, live with the fact that it's not a Ducati, you're Italian and you don't mind it's not a Ducati, this is a very well made machine. It's beautiful. It's almost, Italian. Memang cantik lah motor tu. And of course the riding to me is bila kita tengok all the review, aku kena double check myself. Aku suka sekarang motor ni. So aku kata betul ke motor ni really that good. Bila kita tengok most of the review, memang orang puji lah motor ni lah. Dia punya nimbleness dia, the weight dia, the balance, everything, the stability at high speed. And there are times bila aku dah crank, aku tak sedar kita dah terlebih laju daripada yang aku sangkakan lah. So which is quite surprising given that dia punya windshield tu rendah, selalu dia tolak aku angin kuat sikit lah. Jadi kali ni aku tak sedar pula macam mana, tak tahu bila masa atas highway tu kadang-kadang kita dah melajak lebih daripada kelajuan yang kita sangkakan. Dan aku rasa itu, that says something about the whole package, from aero to engine to just chassis stability, semuanya just work so well. Dan aku tak perasan that I'm going at a much faster speed than I was going. So this is something yang I think will surprise you if you get a chance to give this thing a go. And you do push it around, and I think you might think that this is something yang aku tak pernah terfikir, but Guzzi aku rasa has reinvented itself dengan V100S ni, ataupun dengan V100 punya series ni. And I really say that you should go and give it a try. So aku punya score lah, aku nak bagi reka bentuk, aku memang bagi dia 8.5 apa 10 lah. Aku suka sangat dengan reka bentuk dia. And dia punya cockpit dia, cockpit dia is kind of okay, but little bit cramped for me. Aku rasa pasal mungkin footpack dia punya position. But within 3-4 hours it's still fine. Beyond that mungkin nak kena rest lah. So masa aku bawa tu, aku kena stretch my legs out lah, macam just bagi stretch out, straighten out. Aku kena berdiri sekejap ke. But other than that, I think it's quite okay. So I'll give that like a 7. In terms of dia punya performance, I think it's really nice. The engine really comes alive atas 6,000 RPM. Below 5,000, it's a nice docile engine. You boleh pakai dalam town. Treat it like an automatic. Tinggal kat gear 3, gear 4, all day long. It's just a nice torquey engine. Two twin cylinder 1042cc. And in terms of dia punya practicality, I think it's quite a practical machine. Pasal dia tak besar sangat, and if you put panniers and boxes and whatnot, maybe it's a decent daily commute bike. Daily, of course, it's slightly over specified lah untuk daily commute, but it's really quite a practical machine. And in terms of value for money, if you compare dengan jenama-jenama lain, dengan apa yang you dapat dekat sini, aku rasa this is fairly decent value for money. I'll give it a 7.5. And so an overall score, this bike I think it's a 7.5 out of 10, which is a fairly good score untuk something Italian, not so cheap, and quite quirky. So, macam mana? Hampa setuju tak dengan aku punya assessment? Apapun, tolong tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan. Macam biasa, tekan butang subscribe. Pemandu Malaysia, Pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Komen banyak-banyak kat bawah tau. Okay, bye.